Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Haryanti Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Program kesedaran cerebral palsy dapat memperkasa penghidap penyakit berkenaan serta ibu bapa dan penjaga melalui pelbagai intervensi. Usaha mempertingkatkan kepentingan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat diterjemahkan melalui aktiviti Dudun DBP ke daerah Tutong. Status harian normal baru COVID-19. Satu kes dalam kategori 5 dengan dua kes kini berada dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 205 kes sembuh dicatatkan hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 83.8%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 59.1%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin, 77.6%. Malam munajat anjuran Kementerian Hak Ehwal Agama diteruskan lagi semalam dengan kerjasama Kementerian Pembangunan. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihak Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Program kali ini juga disertai oleh Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman Agusfian dan Nur Syahwa Syakila Muhammad Sabhan Al-Hufaz Jemputan dari Republik Indonesia. Acara turut diisikan dengan tazkirah bertajuk Meraih Keampunannya. Projek-projek yang dilaksanakan oleh Community Wonder Kids merupakan salah satu langkah ke arah mencapai matlamat kedua Wawasan Brunei 2035, iaitu mencapai taraf kualiti hidup yang tinggi. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh kumpulan berkenaan mampu meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai cerebral palsy sekaligus membawa kepada inklusiviti dan mencapai taraf kualiti hidup yang tinggi dalam kalangan masyarakat di negara ini secara keseluruhan. Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan berucap demikian semasa majlis perasmian Cerebral Palsy Awareness Fund Day and Exhibition. Anjuran Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Community Wonder Kids. Menurut Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, projek seumpamanya perlu dijadikan inspirasi dalam sama-sama memainkan peranan sebagai masyarakat yang inklusif, terutamanya terhadap orang berkelainan upaya. Acara diungkayahkan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai dan memperkasakan pengidap penyakit berkenaan serta ibu bapa dan penjaga melalui pelbagai intervensi. Projek yang diterajui oleh 6 pelajar perubatan dari Universiti Brunei Darussalam ini diadakan di Pusat Perkembangan Kanak-kanak Kampung Kiarong. Pelbagai aktiviti diisikan semasa program Tutungku Ceria sempena cuti penggal persekolahan. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Cuti penggal persekolahan tidak disia-siakan penduduk daerah Tutong dengan membawa keluarga beriadah menyertai pelbagai aktiviti yang disediakan dalam program Tutungku Ceria. Program dimulakan dengan aktiviti senam aerobik diikuti pelepasan riadah berbasikal sejauh 8 km, amazing race dan jalan santai. Berbagai jenis jualan produk kampung turut dipamerkan di Bazar Satu Kampung Satu Produk.
Di samping beberapa aktiviti keluarga, antaranya menyusuri Sungai Tutong dan pameran reptilia. Hadir Awang Haji Ahmad Nizam bin Datuk Paduka Haji Ismail, Timbalan Setiausaha Tetap Perundangan Antarabangsa dan Penyelidikan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sementara itu, rata-rata pengunjung sangat menyambut baik aktiviti yang dianjurkan semasa program. Aktiviti macam mana ini sangat baguslah untuk kita ni dapat beredar bersama keluarga meluangkan aktiviti yang dianjurkan oleh Pekan Tutong punya acara. And then sangat bermanfaat juga, macam kita ni dapat mengenali kawasan daerah Tutong ini, dapat macam saya berbasikal di kawasan Tutong ini yang disediakan untuk Tutong Kuceria. Di sini juga ada produk-produk kampung yang mungkin sebelum ini Anda tahulah sebelum ini ada dihasilkan oleh orang tempatan kita ni sendiri. So daripada program macam ni dapat kita ni mengenali dan juga dapat supportlah produk-produk yang dihasilkan oleh orang-orang kita ni sendiri. Demi mempertingkatkan kefahaman mengenai kepentingan bahasa Melayu dalam kalangan penduduk kampung dan masyarakat awam, Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa mengadakan dudun di BP ke daerah Tutong semasa program Tutong Kuceria. Aktiviti sempena sambutan Bulan Bahasa 2022 itu diadakan pagi tadi di kawasan Kompleks Bunga Cempaka Bersaudara, Pekan Tutong. Aktiviti seumpama ini merupakan inisiatif DBP dalam memartabatkan bahasa Melayu yang bertujuan menanamkan sikap positif masyarakat bagi memelihara, memperkasakan dan mendaulatkan bahasa Melayu. Antara aktiviti yang diadakan termasuk teka perambahan Brunei, capat-capat Manang, kuis pustaka serta pameran dan jualan buku. Tujuan kita ialah untuk mendekati masyarakat tentang penggunaan bahasa Melayu. Jadi kegiatan-kegiatan kita rancang khususnya yang bersangkutan dengan komunikasi penggunaan bahasa Melayu. Kita mengenalkan bahasa Melayu dan juga bahasa-bahasa puak, 7 puak itu kita kenalkan kepada masyarakat. Ini tujuan kita sebenarnya untuk mendekati masyarakat itu ke empat daerah. Berbakti kepada kedua ibu bapa merupakan fitrah dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara pengisian forum bertajuk Jembatanku ke Syurga semasa program bicara An-Nisa yang dianjurkan oleh kumpulan belia wanis Masjid As-Salihin dengan kerjasama unit belia bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Forum turut menggariskan rahmat serta murka Allah bergantung kepada reda ibu bapa. Antara yang hadir Dayang Haslina Susanti binti Haji Muhammad Hassan, penolong pengarah pengajian Islam, perkhidmatan dan korporat di Kementerian Hal Ehwal Agama. Program seumpamanya diharap dapat melahirkan masyarakat yang berilmu dalam kepimpinan, sekaligus melahirkan belia wanis pemudi harapan negara. Diadakan sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Program berlangsung pagi tadi di Masjid As-Salihin. Program pengajian tahfiz Al-Quran bagi daerah Belait melabuhkan tirainya hari ini dengan majlis penyampaian sijil kepada para peserta. Majlis berlangsung di Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait. 12 pelajar dalam lingkungan umur 10 ke 15 tahun menamatkan program yang diadakan selama 1 tahun. Sijil-sijil penyertaan disampaikan oleh Awang Akub bin Lamat, Pegawai Awal Masjid Daerah Belait. Program yang diadakan buat kali ketiga ini membawa para peserta menghafal Al-Quran juzuk 30 dengan tenaga pengajar terdiri dari lepasan tahfiz. $25 individu dikenakan kompaun akibat melanggar perintah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Pindaan 2021 Miscellaneous Offences Act Penggal 30 dalam operasi bersih yang dijalankan sepanjang berlangsungnya perayaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-76. Jabatan Bandaran Bandar Serba Kawan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dalam syarana akhbarnya menyatakan
pada perayaan tahun ini menyaksikan penurunan 63% berbanding tahun lalu. Individu-individu yang dikenakan kompaun didapati membuang sampah bekas makanan dan minuman serta membuang puntung rokok di sekitar kawasan perayaan atau pusat bandar. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar bagi menjaga kemaslahatan negara. Awangku Muhammad Syakir, Pangeran Haji Ali dan Almas Syazwani Khamis masing-masing muncul juara kategori Overall Gross lelaki dan Overall Gross wanita. Kejohanan golf amatur terbuka antarabangsa 2022 dianjurkan bersempena perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76. Kejohanan selama 3 hari tersebut menutup tirainya petang tadi di Klub Golf Pantai Mentiri. Sementara itu, bagi kategori Division A pula dimenangi Dullah Sitai, Division B dimenangi Edi Azmani Haji Azhari, Division C pula dimenangi Pangeran Ibrahim Pangeran Duraman. Awang Haji Aslimun memenangi kategori Senior, Dora Madhai memenangi kategori Wanita Overall Net dan Jawatan Kuasa. Manakala bagi kategori VIP dan penaja dimenangi oleh Azmi Haji Julaihi. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat dari Seri Sedia, Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kejohanan telah menarik lebih 250 pemain golf. Kejohanan tarik kalat sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76 bagi peringkat kebangsaan berakhir petang tadi dengan majlis penyampaian hadiah. Acara berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Johan kategori A dimenangi oleh KB Bull, kategori B Chain Block A dan kategori C pula dimenangi oleh KB Bull. Johan kategori A dan B menerima piala pusingan Kurnia Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengarah Muda Muhammad Bolkiah. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengarah Muhammad Amir Rizal bin Pengarah Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Paduka Seri Pengarah Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Teramat Mulia Pengarah Perdana Wazir Paduka Seri Pengarah Perdana Wazir. Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam pagi tadi mengadakan acara amal Fun Walk Run Cycle di kawasan Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Acara disertai oleh 230 peserta. Acara dimulakan dengan sesi pemanasan, hadir Pengarah Muhammad Amir Mubarak bin Pengarah Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong yang turut menyempurnakan pelepasan acara berbasikal sejauh 30 km dan menyertai walk and run sejauh 4 km. Acara seumpamanya bertujuan menambah dana tabung Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam bagi menampung dan membiayai perbelanjaan dan perkhidmatan di pusat berkenaan. Majlis Perundingan Kampung Lumut 2 dengan kerjasama pengurusan Pusat Rekreasi Liang Lumut mengadakan pertandingan memancing sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-76. Acara diadakan di Peranginan Pantai Lumut. 47 peserta menyertai pertandingan yang dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu kategori berat, paling banyak dan terpantas. Pertandingan yang menjadi tarikan penggemar aktiviti tersebut juga diadakan semasa cuti sekolah sekaligus memberi ruang aktiviti riadah bersama keluarga. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Hajah Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib, Ketua Pegawai Eksekutif Brunei LNG. Saingan kempen Piala FA Brunei diteruskan lagi semalam dengan 2 perlawanan dalam kumpulan A. Dalam perlawanan berlangsung di Kompleks Sukan Berakas, Aksi Bersatu mencatat kemenangan kedua selepas berjaya menewaskan Azmain Shah FC 3-2. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan dalam kumpulan yang sama menyaksikan BSRC dan Pancur Murai FC masing-masing membawa pulang satu mata setelah terikat 1-1.